Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian itu kepada Allah Taala dan juga kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi welcome back to channel. Selamat datang ke channel saya Sewangi Atar Zon Dakwah Santai. Okey. Jadi alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Taala sekalian. Okey, hari ini saya nak bagi sedikit iaitu pesanan iaitu daripada Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Bila mana anak perempuan dia selepas saja berkahwin, dia bagi pesanan, ada 4 pesanan kepada anak dia. Maksudnya seorang ayah ni selepas saja diijab kabulkan tu, maksudnya ayah ni kena bagi pesanan kepada anak perempuan dia. Kalau kita sayang kepada anak perempuan kita, insya-Allah kita bagi pesanan kepada dia. Yang ni kita boleh amalkan waktu lepas akad nikah nanti. Sebab saya tengok banyak ayah-ayah yang sekarang ni lepas saya akad nikah kepada anak perempuan dia, dia tak bagi nasihat pun kepada anak dia. Sepatutnya kena bagi nasihat kepada anak dia. Itu adalah satu petua nak bagi rumah tangga anak tadi bahagia dan juga berbahagia sampai ke akhir cucu, anak cucu, sampai akhir bila-bila. Okey. Jadi insya-Allah saya nak kupas kat sini iaitu dalam kitab Fiqh Al-Manhaji tentang bab kekeluargaan Islam, kekeluargaan Islam, maaf tersasul, dalam kekeluargaan Islam dalam Fiqh Al-Imam Syafi'i dibahaskan dekat sini iaitu ada 4 yang kita perlu bagi pesanan, iaitu Abdullah bin Ja'far ni bagi pesanan kepada anak dia selepas saja dia mendirikan rumah tangga. Yang pertama sekali iaitu sebelum tu saya nak beritahu iaitu Abdullah bin Ja'far ni ketiga bila mana di zaman pemerintahan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni menjadi orang kata orang kuat dalam medan peperangan. Dia ketua, dialah khalifah pada ketiga itu, dialah sahabat Nabi, dan pada ketiga itu Abdullah bin Ja'far ni pula Nabi pegang tangan dia dan Nabi berdoa kepada Allah Taala supaya memberikan kesejahteraan kepada dia dan memberikan kebahagiaan kepada dia bersama dengan Zainab, sebab dia berkahwin dengan Zainab pada ketika itu. Okey. Antara 4 yang Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ni pesan kepada anak dia iaitu yang pertama sekali, janganlah engkau cemburu kerana cemburu itu kunci perceraian. Kebanyakannya banyak isteri-isteri yang kuat sangat cemburu. Cemburu tidak menjadi masalah, tapi kalau kuat cemburu yang boleh menyebabkan perceraian dan boleh menyebabkan suami tadi rimas, maka dia boleh menyebabkan perceraian dan boleh menyebabkan efek yang sangat besar dalam rumah tangga. Contoh, kadang-kadang suami ni semat-semat nak pergi keluar, nak pergi kerja je. Jadi isteri ni curiga. Jadi tak bolehlah begitu. Maksudnya isteri tidak boleh curiga akan suami. Contoh, dia pakai semat-semat, dia pakai handsome-handsome hari ni. Kita fitnah dia, kita kata abang ni nak cari orang lain itu, kita cemburu pada dia. Ataupun abang ni nak kahwin lain itu. Maksudnya tidak boleh cemburu yang boleh menyebabkan rasa rumah tangga tadi, dan rumah tangga tadi boleh menyebabkan perceraian. Cemburu yang teramat teruk. Cemburu ni kita kena simpan sedikit. Sebenarnya boleh cemburu, tidak ada masalah. Cemburu ni kata tuan guru saya itu, kita kena cemburu kepada isteri dan suami kita 50% sahaja. 50% lagi kita jaga elok. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh cemburu 100%. Bila kita cemburu 100% boleh menyebabkan rumah tangga jadi musnah. Okey, yang kedua pula pesanan daripada Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib iaitu janganlah engkau banyak menyalahkan suamimu kerana hal itu dapat menimbulkan kebencian. Jadi kita tidak boleh banyak menyalahkan suami kita dalam pelbagai hal. Kita tidak boleh menyalahkan dia sepenuhnya. Macam contoh, bila kita tengok balik, kadang-kadang suami ni kadang-kadang kita takkan dapat suami yang perfect, betul tak?
Kita tak akan dapat suami yang perfect. Dan kadang-kadang kita dapat suami yang perfect. Ada yang terlampau perfect dan ada yang tidak perfect. Ada yang suami yang perfect. Contoh baju. Contoh baju ni dia nak iron, kalau boleh biar ada line macam ni, iron. Kalau tak ada line macam ni, dia marah isteri dia. Kenapa iron macam ni, kenapa iron berkedut, dia akan marah. Tapi kalau suami yang betul-betul particular, yang betul-betul menjaga kekemasan dia, maksudnya dia akan marah. Tapi kalau suami yang tak jaga kekemasan dia, kata lantak lah, tak apalah, pakai ala kadar sajalah. Jadi kadang-kadang mungkin ada suami yang tuan-tuan ataupun yang perempuan ni berkahwin dengan suami yang tidak perfect dari segi orang kata sudut grooming dia. Grooming ni apa? Iaitu dari segi apa nama tu, fashion dia, dia tak, orang kata dia tidak menjaga kemasan dan sebagainya. Bila mana orang kata kita tidak boleh menyalahkan suami tadi sepenuhnya. Kemungkinan mungkin dia dilahirkan, dia dididik oleh mak ayah dia dalam keadaan yang tidak pandai menjaga grooming. Contoh rambut panjang, dan juga kadang-kadang bila tengok balik suami ni, bila bangun tidur saja kain plekat penuh berterabur ni. Baju-baju dia letak merata, bilik air kadang tak kemas, tandas pun sama juga sebab dia terbiasa dengan hidup bujang dulu. Jadi isteri tidak boleh menyalahkan sebab kehidupan kita ni, bila kita berkahwin, kita berkahwin ni, suami dan isteri ni, kita hidup ni saling melengkapi di antara satu sama lain, each other. Suami melengkapi isteri, isteri melengkapi suami. Jadi kita tidak boleh menyalahkan mana-mana individu, menyalahkan suami sepenuhnya tak boleh. Dan juga suami kena faham juga tidak boleh menyalahkan isteri sepenuhnya. Dalam keadaan ini kena berbincang baik-baik. Okey. Yang ketiga pula, iaitu pesanan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, hendaklah engkau selalu memakai celak kerana celak itu merupakan hiasan terbaik. Maksudnya Abdullah bin Ja'far ni tadi pesan kepada anak dia kalau boleh pakai celak. Tapi dalam tafsiran ulama pula menyatakan celak tadi hendaklah berhias ataupun hendaklah bermakeup ataupun hendaklah bercantik-cantik di hadapan, iaitu di hadapan suami. Sebab kadang-kadang mungkin ada isteri yang tidak pandai berhias di hadapan suami dia. Kadang-kadang dia pakai uniform tu je. Contoh macam dia pakai baju kelawar kan. Isteri ni mesti dia ada satu baju favourite dia. Betul tak? Baju favourite dia itu baju kelawar. Baju kelawar yang dah seminggu tak basuh. Betul tak? Dah seminggu tak basuh. Lepas tu kadang-kadang dia pakai lagi baju tersebut. Dia sambut suami ni balik kerja dalam keadaan yang ikat tucang ke atas, pakai bedak sejuk penuh satu muka. Lepas tu koyak dekat tepi ni, bersembur bulu ketiak. Jadi bila suami balik je tengok, Allah, itu boleh menyebabkan suami jadi hamba dan juga tidak minat kepada isteri tadi. Sebab itulah Abdullah bin Ja'far tadi suruh si isteri tadi kena berhias ataupun kena memakai celak. Lagi satu, celak tu sunnah. Kita kena berhias. Isteri kena ingat kena berhias, kena memakai celak. Pakai lipstick sikit pun tak apa dah, untuk memikat hati suami tadi. Ada orang kata nak pikat hati suami ni bukan dengan masakan saja. Tidak. Tapi dengan kecantikan kita. Bukan maksudnya kita perlu operate hidung, kita perlu operate mata, kita perlu operate pipi, mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Tidak perlu. Yang perlunya adalah kita berhias cantik-cantik di hadapan suami tadi. Itu yang wajib sebenarnya, supaya suami tadi tidak cari yang lain. Okey, yang keempat pula, iaitu yang terakhir, ketahuilah bahawa minyak wangi yang terbaik ialah air. Maksudnya memelihara kebersihan badan dan pakaian lebih baik daripada memakai wangian. Ada juga isteri yang tak pernah mandi ataupun sehari itu sekali mandi ataupun dalam seminggu tu 3 kali. Pernah berlaku. Saya pernah ambil satu kes bila mana isteri malas mandi menyebabkan badan berbau kepada dia. Dan saya pernah conduct satu kes bila mana perceraian itu berlaku. Suami dah tak nak dekat dia. Okey, suami dah nak lari kat dia. Sebab apa? Sebab bau ketiak yang teramat busuk. Jadi yang keempat ni tadi, ketahuilah bahawa minyak wangi yang terbaik adalah air. Maksudnya perlu mandi dan juga perlu bersihkan diri. Si isteri tadi, contoh kalau bulu hidung panjang, gunting. Contoh kalau bulu ketiak panjang, cukur.
makruh kalau kita simpan bulu ketiak sampai panjang. Tidak boleh memelihara bulu ketiak. Dan juga kalau contoh gigi tak gosok, gosok gigi. Sebab kadang-kadang bila nak berlaku iaitu percumbuan, bila isteri tidak gosok gigi, maka boleh menyebabkan pergaduhan yang besar. Ya. Jadi saya nak pesan kat sini 4 tadi, jangan cemburu. Okey, yang kedua, janganlah terlampau menyalahkan suami, dan yang ketiga, hendaklah memakai celak, dan yang keempat, hendaklah iaitu membersihkan diri. 4 perkara yang dipesan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib untuk isteri-isteri, dan kita boleh amalkan, insya-Allah rumah tangga kita akan jadi bahagia dan rumah tangga kita akan jadi aman kalau kita buat benda macam ni. Tapi ada juga yang bertanya pada saya, Ustaz, saya dah buat dah semua benda ni. Saya dah buat dah semua benda ni yang dipesan oleh Ustaz ni, maksudnya yang dipesan oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib tadi, tapi suami saya tetap main kayu tiga. Itu maksudnya bukan salah isteri tu memang salah suami tadi, ada masalah daripada hati dia. So kena berbincang baik-baik, kena berdoa banyak-banyak kepada Allah Ta'ala supaya Allah buka pintu hati suami tadi, supaya lembut hati dia dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja. Jangan lupa subscribe dan juga like dan juga share. Insya-Allah mungkin petua ni boleh menjadi satu amalan kepada kita semua, sebab kita kena cari petua-petua Islam, bukan cari petua-petua barat. Boleh nak cari petua-petua barat, tapi kita tengok mana ada kebaikan dan keburukan juga. Yang lebih banyak kepada kebaikan adalah petua-petua daripada Islam dan juga kitab-kitab. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.